Saya dapati bahawa biasanya penyewa-penyewa kereta, biasanya kalau harga kereta mereka masih tinggi, mereka tidak akan membenarkan ataupun memberi peluang kepada bank untuk menarik balik kereta mereka. Mereka akan mencari pembeli baru untuk membeli kereta mereka yang masih berharga dan mengulang balik kepada bank jumlah hutang yang masih tertunggak ataupun yang masih baki hutang tersebut. Tuan-tuan yang dipertua, saya rasa dengan adanya peruntukan yang sedia ada, banyak penyewa-penyewa pun membuat aduan bahawa selepas kereta mereka dijualkan, biasanya jumlah itu tidak mencukupi untuk membayar hutang yang sedia ada, dan bank-bank akan mengambil tindakan mahkamah untuk mendapat balik baki hutang yang melebihi harga jualan kereta yang dilelong. Tuan-tuan yang dipertua oleh yang demikian, saya tidak bersetuju bahawa institusi kewangan perlu mendapat satu perintah mahkamah sebelum mereka mendapat kereta balik kereta tersebut dan kemudian melelongkan kereta-kereta. Kerana kita tahu ia akan disalahgunakan oleh penyewa-penyewa, dan kalau mereka mempertikaikan tindakan mahkamah oleh pihak institusi kewangan, ia mungkin akan berlarutan hingga 3-5 tahun. Dalam keadaan sedemikian, kita tahu nilai kereta akan merosot teruk, dan akhirnya kalau mereka pun institusi kewangan mendapat perintah mahkamah, nilai kereta itu sudah merosot dan tidak bernilai lagi. Dan akhirnya jumlah baki yang perlu dibayar oleh penyewa akan melonjak, dan dengan juga kos peguam pergi ke mahkamah, jumlahnya akan berlipat ganda. Ini akhirnya akan merugikan penyewa, dan kita akan mendapat lebih banyak orang yang diisytiharkan muflis dalam negara kita ini. Oleh demikian, saya rasa adalah perlu, kalau kita tidak suka segelintir mereka yang institusi kewangan yang menggunakan samseng untuk mendapat balik kereta, kita uruskan dengan cara lain, bukan melalui cara ini. Saya rasa kes-kes samseng digunakan pun adalah kes-kes yang kita kata limited ataupun yang terhad. Kerana biasanya institusi kewangan tidak akan menggunakan samseng ini kalau tuan punya ataupun penyewa-penyewa kita bekerjasama dengan mereka dengan memberikan balik kereta kepada bank kalau mereka masih tidak dapat atau sanggup membayar ansuran yang tertunggak. Tuan-tuan yang dipertua, oleh demikian saya rasa pindaan ini tidaklah harus dibuat, dan harap kerajaan dapat menarik balik peruntukan ini. Dan juga pihak bank akan kerugian banyak lebih lagi, kerana mereka pun tahu kalaupun menjadikan seseorang itu muflis, mereka hanya mendapat satu penghakiman kertas saja. Dari segi kewangan mereka akan kerugian lebih. Ini akan menjejaskan dan juga akan kita kata menyebabkan bank-bank tidak akan, institusi kewangan tidak akan memberikan pinjaman wang yang dengan seperti yang sedia ada ni. Mereka akan lebih ketat dalam memilih mereka yang boleh meminjam. Tentu yang dipertua, kita tahu bahawa lagi ada satu peruntukan pada khidmat saya tidak boleh dimasukkan, ialah peruntukan untuk meminda Section 4F. Dikatakan kalau ada modification, dengan izin kalau ada modification or what's the word, sorry ya, minta maaf, perkataan itu kalau ada
Perubahan. Ada perubahan dibuat kepada kereta. Perjanjian itu akan void, tidak sah lagi. Saya rasa ini bukannya untuk kita ahli parlimen di sini untuk membuat undang-undang sedemikian. Kerana ini akan menjejaskan kebebasan berkontrak dan akan menjadi satu peluang untuk orang tidak kita kata patuh kepada perjanjian yang dibuat. Pihak institusi kewangan tidak akan dapat meneliti dengan setiap enjin, setiap bahagian kereta untuk memastikan tidak ada satu bahagian dalam kereta sedemikian yang telah diubah suai. Jadi saya harap ini satu pindaan yang amat kita kata is very worrying dan juga akan menyebabkan banyak masalah. Lagi satu pindaan yang saya rasa adalah tidak masuk akal bagi saya, ialah peruntukan bahawa semua perjanjian mesti ditulis dalam bahasa dalam dakwa hitam. Kenapakah kerajaan membuat pindaan seperti ini? Adakah kalaupun satu hari nanti selepas pindaan ini sudah berlalu, ada institusi kewangan yang hendak highlight mana-mana peruntukan dalam hire purchase untuk orang mengetahuinya dengan jelas dan menggunakan dakwa merah. Adakah ini bermaksud sebahagian daripada perkataan menggunakan dakwa merah itu akan menidakkan seluruh perjanjian itu dan mengatakan bahawa perjanjian sedemikian is not put in writing? Kenapa kita pergi kepada all this technical detail? Bagi saya ini lagi satu pindaan yang tidak harus kita buat. Dan marilah kita buat yang patut dan yang pasti, yang jelas, supaya tidak ada keraguan apabila perjanjian sewa beli ditandatangani. Oleh demikian, saya berharap kerajaan akan meneliti hal ini dan memastikan industri sewa beli ini akan dapat maju dengan sihat dan kedua-dua pihak sama ada institusi kewangan dan penyewa akan gembira dengan keadaan yang saksama dan adil dan dua-dua pihak boleh menguruskannya dengan gembira. Sekian, oleh demikian Datuk Jadi Petua, saya menyokong semangat untuk melindungi penyewa-penyewa. Sementara itu kita mestilah, saya tidak menyokong bahagian-bahagian di mana ia akan menjejaskan institusi-institusi kewangan yang cuba untuk menjalankan perniagaan dengan sihat tetapi boleh disalahgunakan oleh penyewa-penyewa dan juga peruntukan-peruntukan yang saya nyatakan tadi yang negatif, yang tidak yang akan menyebabkan banyak masalah. Sekian, Datuk Yang di-Pertua.